yang kita dapat ikuti bersama pengerusi bersama pada pagi ini ya Huda. Dan nampaknya sudah pun ada bersama kita secara virtual pada hari ini ya, betul? Ya, jadi kita boleh menyapa dan ingin mengetahui ya apakah antara pengisian yang akan dibawakan dalam segmen wawancara kita yang sudah pun bersedia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa Baik. khabar tuan? Fab- Sihat ya? Alhamdulillah, kabar di sana? Al- Alhamdulillah, baru juga gas bijak. Sang-sangal Alhamdulillah. badan nah sikit. Alhamdulillah. Mengapa tu? Maklum sajalah. Tuan, mungkin aja untuk di awal ni mungkin dapat dikongsikan bersama akan tajuk kita pada hari ini. Berikan mukadimah kepada kita di Rampai Pagi. Silakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. So pertama sekali selaku wakil daripada pihak penganjur program Belia Masjid Prihatinan ni, kami akan mengucapkan ribuan terima kasihlah pada pihak habis sekitar Baik Pagi bagi peluang kepada kami lah untuk menyampaikan sedikit latar belakang mengenai program ini lah. Dan juga sini kan mengambil kesempatan kepada pihak kerajaan, terutamanya Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri, Jabatan Hal Ehwal Masjid dan Majlis Agama Islam Brunei, Kementerian Hal Ehwal Agama lah yang memberi sokongan dan kebenaran untuk kami menjalankan program ini lah. Dan paling utama sekali segala pujian dan syukur tani panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mengizinkan tani untuk menjalankan program ini lah. So as tani tawaran pada masa ini negara kita ni lah Brunei Darussalam ni dilanda second wave COVID lah, yang mana hujannya lagi besar lah compare to tahun lepas lah, yang mana tani tahu frontliners tani pada masa ni lagi lagi bertungkus lumus, lagi berjari, lagi berkarya untuk mengawal COVID ini lah. Tambah-tambah lagi kalau tadi ikuti press conference yang baru-baru ni pun kes pun makin meningkat lah. So di sini kan straight to membincangkan pasal program Belia Masjid Prihatinan ya. So ini program ini adalah yang kali kedua lah. Tahun lepas sudah pernah menganjurkan yang mana tujuannya pun sama, untuk membuat satu platform yang legal untuk masyarakat menyumbangkan sumbangan kepada hero-hero frontliners kita ni lah. Dan untuk juga para pesakit kita ni yang telah disahkan positif lah. Atau tujuan tani yang untuk program kalian ni lah. Kalau program yang tahun lepas kami mensasarkan orang-orang golongan yang susah ni lah. Sekurang-kurangnya dengan adanya program ini orang ramai akan dapat kira meringankan sedikit sebanyak bebanan para frontliners lah dan para pesakit. And insyaAllah juga pada program ini akan diharap dapat memupuk sifat prihatin juga, dan especially bagi orang ramai supaya ada rasa prihatin, pemedulian kepada masyarakat sekeliling kita ni lah, and also juga kepada kalangan para belia ni. Dan sekaligus program ini juga akan memaksimalkan fungsi Belia Masjid sebagai badan sukarelawan yang bernaung di bawah Jabatan Hal Ehwal Masjid. And insyaAllah juga penganjuran program ini adalah macam satu usaha untuk belia sentiasa aktif dalam kegiatan yang makruf dan tidak terlibat dengan perkara-perkara yang negatif, insyaAllah. Ya, jadi di sini Belia Masjid Prihatin 2.0 ini, berapa lama program ini diadakan dan belia-belia masjid mana yang terlibat dalam program ini? So, insyaAllah program ini sudah dilancarkan pada 18 September yang lalu dan insyaAllah akan berlangsung sampai 31 Oktober. Dan untuk makluman juga kepada orang ramai, tempoh kutipan sumbangan derma kewangan ini akan bermula dari 18 September itu juga sehingga 18 Oktober sahaja. Dan masa ini pun masih lagi dibukakan kepada orang ramai lah. So insyaAllah acara program ini adalah kira ada inisiatif beberapa buah belia masjid. Sepertinya Belia Masjid Ashabul Akhir Kampung Lemopas, Ashabul Halim Belia Masjid Pengiran Muda Abdul Malik Kampung Tungku, Belia Masjid As-Salihin, kumpulan Belia Ibadur Rahman Masjid Hasan Al-Bolkiah Pekan Tutung, kumpulan Syababul Iman Masjid Sultan Syarif Ali Sungkurong, Belia Syababul Roja Jami Asri Hasan Al-Bolkiah, dan Belia Masjid Rancangan Perubahan Negara Kampung Pandan.
Mhm. Baik, Tuan, mungkin dapat juga dikongsikan bagaimana sumbangan yang diperolehi itu didapati. Okey, InsyaAllah pihak kami ni akan mengumpulkan dana daripada orang ramai lah, dan kaedahnya ialah melalui BIBD online, melalui akaun bank rasmi Kumpulan Syababul Iman. Nombor akaun habis kita dapat perolehi daripada akaun Instagram belia-belia masjid kami yang disebutkan sebentar tadi, ataupun boleh just saja melayari akaun Instagram belia masjid prihatin _2.0. Di sana ada ada poster yang akan menunjukkan sumbangan atau yang mana nombor akaunnya adalah 00 001 01 006 5038. And also seperti yang dimaklumkan lagi sekali yang sebentar tadi lah, yang mana pengumpulan dana ni bermula 18 September sampai 18 Oktober lah. Dan pihak kami mengalu-alukan derma angkat hati dan tindakan menetapkan minimum charges lah, sebarang pembayaran minimal lah. Dan insyaAllah Jus ini akan mengambil kesempatan juga untuk mengucapkan ribuan terima kasih lah pada yang sudah menderma. Moga Allah balas jasa habis kita dengan sebaik-baik balasan lah. Dan moga Allah memberikan kesihatan dan perlindungan kepada habis kita dan kita ni semua lah. Dan untuk makluman juga pada orang ramai, pihak kami tidak dapat minta maaf tidak dapat menerima pembayaran secara cash lah. Dan juga hendak kami dapat menerima sumbangan berbentuk barangan inilah. Semua ini untuk supaya memudahkan kami dan supaya teratur, dan juga untuk menjaga SOP keselamatan untuk semua pihak lah, especially pada musim macam ini kan. Okey. Dan insyaAllah juga akan memaklumkan juga mengenai dengan sumbangan ini 100% akan digunakan untuk membeli barang-barang keperluan lah, yang mana akan diagihkan pada para frontliners juga, dan juga para pesakit yang telah disahkan positif COVID itulah. Dan insyaAllah kami akan mensasarkan seramai 800 pesakit lah untuk diagihkan barang-barang sumbangan ini lah, yang mana barang-barang ini pun kita boleh melayari daripada akaun Instagram kami, ada senarai-senarai barang yang akan diagihkan itulah. Dan insyaAllah mengenai dengan tempat-tempat yang akan disumbangkan itu, insyaAllah kami ada beberapa sudah yang dikenal pasti. Contohnya antaranya isolation centers, contoh seperti NIC, Hospital Tutong Mahat, PKBN, Lumut, and then ada swabbing centers di Kompleks Sukan Ripas, and then vaccination center di Indore, di Pusat Kesihatan Jubli Emas Bunut, UBD, Hospital Temburong, dan Dewan Kemasyarakatan Tutong, dan Hospital Suri Bekawan di Belaita. Tapi semua ini masih tertakluk pada total jumlah sumbangan yang diterima nanti, insyaAllah. Baik, alhamdulillah. Itu dia, kalau habis kita akan melihat apakah antara barangan yang diperlukan, dan juga projek ini tidak menerima sumbangan berbentuk daripada barang-barang yang akan dihantar ya, cuma melalui bank account yang telah pun dikongsikan sebentar tadi. Jadi apapun dengan aktiviti ini dan juga projek yang dijalankan ini, kita mengharapkan ianya akan berjalan dengan lancar, selaras dengan apa yang telah pun dirancang, dan ianya akan menjadi satu sumber inspirasi kepada para belia yang lainnya. Jadi di sini Tuan, mungkin Tuan boleh menjelaskan apakah antara nasihat dan saranan Tuan sendiri kepada belia-belia kita. Okey. InsyaAllah sedikit nasihat lah. Mungkin kalau akan dibagi nasihat terlampau banyak mungkin dia cukup lah. InsyaAllah sedikit nasihat untuk kepada belia-belia luar sana. Yang paling utama sekali untuk menjadi belia yang bermanfaat kepada yang lain lah. Especially apabila tani diberi kesihatan, tenaga, buah fikiran, harta dan masa ni lah. Tani kalau boleh belia-belia di sana untuk menyumbangkan segala kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala sudah bagi kepada kita ni lah, sesuai dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang dalam Al-Quran, untuk memperbuat kebaikan dan mencegah kemungkaran, amar ma'ruf dan nahi munkar itulah. Dan juga selaras juga dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang menyuruh kita ni untuk menjadi manusia yang bermanfaat. Dan selain daripada itu juga akan menasihati sebagai pada para belia, dan malah juga orang ramai juga
untuk gunakan mas yang ada ni, especially time-time teranah di rumah ni, untuk sentiasa upgrade diri kita ni lah dengan benda-benda bermanfaat, macam menambah ilmu baru ataupun belajar skill-skill baru lah, yang mana boleh dilayari, didapati dalam internet. And also penghabisan sekali is anulah, supaya harap dapat orang ramai ini bawa bersabar lah dulu, especially time-time macam ni lah. InsyaAllah mudahan satu hari nanti sudah everything is going back to normal, baru dapat buat anulah barang-barang yang biasa-biasa tadi lakukan itu, insyaAllah. Amin, amin. Jadi di sini Tuan, untuk pengetahuan masyarakat Kelantan ni yang ingin mengetahui lebih lanjut lagi dengan projek yang telah pun dilaksanakan ni, boleh mengikuti di mana ni? Mungkin ada IG, Facebook dan juga sebagainya. Bahasanya boleh ikuti akaun Instagram Belia Masjid, seperti Belia Masjid Ashabul Ahyar, Belia Masjid Ashabul Halim, dan Belia Masjid As-Salihin, Belia Masjid Ibadur Rahman, Syababul Iman dan Syababul Roja, dan penghabisan Belia Masjid Rancangan Perumahan Negara Kampung Pandan lah. InsyaAllah kami ada juga yang central account Instagram ini is Belia Masjid Prihatin _2.0 lah. InsyaAllah kalau ada segala update akan kami disimpan di post di Instagram di sana lah, insyaAllah. Okay, alhamdulillah. Dengan penjelasan yang telah pun diberikan sebentar tadi, semoga projek ini berjalan dengan lancar, dan terima kasih kami ucapkan kepada Yang Mulia Tuan Hibzuddin bin Lamuddin, iaitu selaku pengerusi bersama Belia Masjid Prihatin 2.0. Kita jumpa lagi Tuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.